menerima kunjungan hormat Timbalan Perdana Menteri Thailand. Dalam pada itu, Jokowi turut menghargai dukungan Malaysia dalam usaha menyelesaikan isu-isu berbangkit. Ingin rasa memakan kari cendawan, batang keladi, girang rasa tidak terperi, bertemu tuan yang baik budi. Assalamualaikum saya ucapkan kepada Encik Mansur selaku pensyarah kami dan para penonton di alam maya sekalian. Hari ini kami akan membentangkan pentaksiran berterusan kami yang pertama dengan kod subjek GISC 1082 iaitu isu semasa dan cabaran masa depan. Baiklah, seperti yang kita lihat sebelum-sebelum ini di media, terdapat banyak sorotan dan berita-berita akhbar tentang isu-isu persepadanan yang berlaku di negara kita. Namun, dalam Malaysia ini, tak ramai yang mengambil berat tentang isu ini. Oleh sebab itu, kami memilih tajuk 3 ini kerana tajuk 3 ini menekankan tentang isu berkaitan dengan sempadan negara yang semakin parah. Isu ini perlu ditangani dengan tuntas. Dan kami juga, dalam slide ini kami akan menilaikan isu-isu yang terdapat dalam pembelajaran kami dalam GISC ini. Kami juga akan menyatakan konflik-konflik yang berlaku pada sempadan di udara maupun laut ataupun darat, dan kami juga akan menyatakan harapan dan cara-cara untuk menangani isu ini. Baiklah, untuk meneruskan pembentangan kami, saya tidak mahu membuang masa. Ayolah kita pergi kepada slide yang berikutnya. Tak kenal maka tak cinta. Izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya selaku pembentang pertama, Nur Ilaika binti Syukran. Dan saya selaku pembentang kedua, Nur Farhanu binti Muhammad Nazri. Dan saya selaku pembentang ketiga, tak lain tak bukan, nama diberi Nur Izzati binti Nazri. Saksikan persembahan daripada kami. Sebelum kami menceritakan lebih lanjut berkaitan dengan pertikaian konflik yang berlaku di laut, izinkan saya untuk memberi sebuah gambaran tentang topik yang ingin kami bentangkan pada kali ini. Kami akan membentangkan, yang pertama sahabat saya akan membentangkan tentang konflik yang berlaku di Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Dan yang kedua, sahabat saya juga akan membentangkan tentang pertikaian yang berlaku di Pulau Batu Putih. Dan yang terakhir sekali, saya sendiri akan membentangkan tentang konflik dan pertikaian yang berlaku di Pulau Spratly. Dan kami juga akan menyediakan beberapa contoh-contoh isu-isu rentas sepadan yang berlaku di negara kita sendiri iaitu Malaysia dan negara-negara lain. Oleh itu, marilah kita beranjak ke slide yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan isu pertikaian dan konflik di laut. Secara amnya, banyak pertikaian dan konflik yang berlaku di laut antara negara Malaysia kita dengan negara di sekitar ini. Antara konflik dan pertikaian persepadanan yang terjadi ialah pertikaian Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan yang berada di sekitar Sabah. Kedua-dua pulau ini terletak di Laut Sulawesi. Pertama sekali, saya akan menceritakan tentang ciri-ciri pulau ini. Pulau Ligitan merupakan satu pulau yang kecil dan bersifat kekal di atas aras laut. Kekal di atas aras laut ini adalah pulau itu tidak akan tenggelam apabila berlakunya air tinggi ataupun air pasang. Pulau ini juga terletak lebih kurang 21 batu nautika dari Tanjung Tutup yang merupakan daerah di Semporna Sabah. Pulau Sipadan pula merupakan pulau yang terhasil daripada aktiviti gunung berapi yang dikelilingi dengan batu karang dan atur. Untuk pengetahuan semua, atur ini boleh terbentuk kerana suhu yang tinggi. Pulau Sipadan ini juga hanya terletak 15 batu nautika dari Tanjung Tutup dan berkeluasan 0.13 km persegi. Jarak antara Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan hanyalah 15.5 batu nautika. Dan sekarang Pulau Sipadan telah menjadi sebagai pusat perainan untuk aktiviti penyelaman skuba sejak tahun 1980-an. Pada tahun 1963 yang merupakan tahun kemasukan Sabah dan Sarawak yang menjadikan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ke dalam wilayah Malaysia telah menyebabkan tercetusnya pertikaian antara Malaysia dan Indonesia. Hal ini kerana pada tahun 1979 Malaysia telah mengeluarkan satu peta baharu yang mana ia menunjukkan dengan jelas dan nyata bahawa Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ini merupakan sebahagian daripada wilayah Malaysia.
Permasalahan ini berlaku antara dua buah negara ini telah dibawa ke United Nations Convention on the Law of the Sea 1960 atau nama ringkasannya adalah UNCLOS 2 untuk perbincangan. Dalam perbincangan ini, Malaysia telah meminta Indonesia untuk menggunakan peta Indonesia yang mana ia tidak memasukkan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ini ke dalam peta tersebut. Manakala Indonesia pula meminta Malaysia untuk menggunakan peta yang lama, iaitu peta yang Malaysia tidak memasukkan kedua-dua buah pulau itu ke dalam wilayah Malaysia. Sudah terang lagi bersuluh bahawa perundingan ini telah pun gagal. Keadaan juga menjadi semakin tegang apabila adanya syarikat swasta dari Malaysia yang menjadikan Pulau Simpadan sebagai pusat pelancongan dan semestinya tindakan ini dibantah mati-matian oleh Indonesia. Indonesia berpendapat bahawa sebarang pembangunan tidak boleh dilakukan selagi pertikaian dan permasalahan ini belum selesai. Seterusnya, Malaysia dan Indonesia juga telah bersepakat untuk mengacukan permasalahan ini kepada Mahkamah Antarabangsa atau nama lainnya adalah International Court of Justice, ICJ. Pada tahun 1988 atau tarikh yang lebih spesifik adalah 2 November, kedua-dua buah negara ini telah meminta ICJ untuk menentukan negara yang berhak ke atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Pada tahun 2001, isu ini telah menjadi semakin rumit dan sulit apabila Filipina turut memfailkan permohonan kepada ICJ atas dasar kepentingan kepada negara mereka sendiri. Namun begitu, Malaysia dan Indonesia telah bersama-sama mendaftar bantahan terhadap permohonan yang dibuat oleh Filipina. Hal ini telah menyebabkan ICJ telah mengadakan satu perbicaraan lisan yang bertujuan untuk menimbangkan semula permohonan yang dibuat oleh negara Filipina untuk turut campur tangan. Perbicaraan lisan ini telah diadakan di Mahkamah The Hague yang bermula pada 25 hingga 29 Jun pada tahun 2001. Filipina telah mengemukakan tujuannya untuk campur tangan adalah kerana dua sebab. Yang pertama adalah untuk mengekalkan tuntutannya bahawa Filipina berkuasa dan mempunyai kedaulatan ke atas Borneo Utara. Borneo Utara ialah negara naungan British. Sebab yang kedua adalah untuk memaklumkan kepada mahkamah bagaimana tuntutannya ke atas Sabah boleh terjejas selepas mahkamah membuat keputusan dalam kes antara negara Malaysia dan Indonesia terhadap Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. 4 bulan selepas itu, ICJ telah membuat keputusan terhadap permohonan Filipina untuk campur tangan dalam kes antara Malaysia dan Indonesia berkaitan dengan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Mahkamah telah mengeluarkan kenyataan bahawa permohonan Filipina telah gagal kerana Filipina ini tidak berjaya menunjukkan bahawa mereka benar-benar mempunyai kepentingan dalam kes ini. Maka, mahkamah telah membuat keputusan bahawa Filipina tidak dibenarkan untuk membuat sebarang permohonan. Dalam masa yang sama, Malaysia juga telah mengeluarkan 4 bukti yang menunjukkan bahawa Malaysia benar-benar layak mendapatkan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Antara bukti yang disampaikan adalah Pulau Sipadan merupakan kawasan pengumpulan telur penyu, kawasan perlindungan burung-burung dan kawasan tinjauan untuk aktiviti maritim seperti memancing ikan. Pada akhirnya, keputusan ini telah berpihak kepada negara Malaysia apabila pihak ICJ menerima pengesahan daripada pihak berkuasa Borneo Utara terhadap aktiviti pemungutan telur penyu. Pihak ICJ juga memperakui bahawa pada tahun 1962, pihak berkuasa Borneo Utara telah membina rumah api di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan pada tahun 1963. Fungsi rumah api ini adalah sebagai titik navigasi kepada aktiviti perkapalan di sekitar kawasan tersebut. Pada pendapat ICJ, Malaysia menunjukkan prinsip animus occupendi iaitu niat sesebuah kuasa untuk melaksanakan pentadbiran di sesebuah kawasan. Selain daripada pertikaian pemilikan ke atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, Malaysia juga berdepan dengan tuntutan Pulau Batu Putih atau dikenali dalam bahasa Portugis iaitu Pedra Branca. Pulau Batu Putih merupakan sebuah pulau batu granit yang terletak di timur selat Singapura yang berhadapan dengan Laut Cina Selatan. Pulau ini memiliki saiz sepanjang 157 meter, selebar 60 meter dan meliputi kira-kira 8,560 meter persegi ketika air surut. Terdapat persepsi yang mengatakan bahawa Pulau Batu Putih ini memiliki saiz yang sama dengan Padang Bola Sepak.
Pulau Batu Putih ini juga terletak berhampiran dengan Batuan Tengah iaitu Middle Rocks dan Tubir Selatan iaitu South Ledge. Baiklah, bagaimana pertikaian terhadap persempadanan Malaysia dan Singapura boleh berlaku? Hal ini disebabkan oleh negara Malaysia yang pada mulanya mengeluarkan peta yang menunjukkan bahawa Pulau Batu Putih berada di wilayah Malaysia. Kemudian, seawal 1980-an, Singapura pula tampil menyuarakan bantahan rasmi kepada Kuala Lumpur sebagai tindak balas terhadap peta Malaysia yang juga dikenali sebagai Territorial Waters and Continental Shelf Boundaries of Malaysia yang telah diterbitkan pada 21 Disember 1979. Pertikaian ini juga melibatkan hak dan kedaulatan Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Tambahan lagi, 2 rundingan telah dilakukan oleh kedua-dua buah negara, namun rundingan itu telah pun gagal. Di sini saya tampilkan beberapa hujah yang dituntut oleh Malaysia terhadap Pulau Batu Putih. Yang pertama, Malaysia mengemukakan Perjanjian Anglo-Dutch Treaty tahun 1824. Perjanjian ini berkenaan dengan perletakan Pulau Batu Putih sebagai kawasan penguasaan pengaruh British. Setelah itu, Pulau Batu Putih disahkan menjadi hak wilayah Kesultanan Johor. Turut dikatakan bahawa Pulau Batu Putih ini sering dikunjungi oleh orang laut dan pelayar yang mempunyai hubungan yang rapat dengan Kesultanan Johor. Oleh itu, hal ini membuktikan bahawa Kesultanan Johor amat peka dengan Pulau Batu Putih dan menolak dakwaan Singapura yang mengatakan kawasan Pulau Batu Putih ini merupakan terra nullius, iaitu wilayah yang tidak dimiliki oleh mana-mana kuasa. Akhir sekali, Pulau Middle Rocks ataupun Batuan Tengah ini tidak pernah dianggap sebagai sebahagian Pulau Batu Putih, tetapi berada di bawah bidang kuasa Johor. Jadi, Malaysia telah melaksanakan kawalan efektif di kawasan tersebut. Buktinya, dokumen bertarikh 16 Julai 1968 iaitu surat pengisytiharan. Pihak Singapura pula berhujah bahawa Pulau Batu Putih berstatus terra nullius, iaitu wilayah yang tidak ada mana-mana pihak menguasainya. Seterusnya, Singapura juga berhujah bahawa tiada sebarang bukti yang menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia mempunyai kuasa autoriti ke atas Middle Rocks dan South Ledge. Akhir sekali, episod pertikaian ini berakhir apabila ICJ iaitu International Court of Justice 2008 memutuskan bahawa Pulau Batu Putih adalah milik Singapura dan Middle Rocks menjadi milik Malaysia. Oleh itu, dengan kata putusnya bahawa South Ledge bergantung kepada persempadanan perairan negara yang menguasainya. ICJ memaklumkan bahawa Johor telah pun gagal menyuarakan bantahan dan Johor hanya berdiam diri terhadap aktiviti yang dilakukan oleh Singapura di Pulau Batu Putih. Jadinya, tindakan Johor ini berterusan setelah Malaysia dibentuk pada tahun 1963. Orang sakit diberikan janji. Saya datang seperti yang dijanji. Baiklah, seperti yang telah dijanjikan, saya akan menerangkan tentang pertikaian yang berlaku di Pulau Spratly. Untuk pengetahuan semua, Pulau Spratly ini telah menjadi rebutan oleh 6 buah negara. Seperti yang kita dapat lihat dalam peta lakaran yang saya paparkan di sebelah kiri saya ini, Pulau Spratly ini merupakan gugusan pulau yang kecil. Namun, perebutan pulau-pulau yang kecil ini mampu berlanjutan sehingga kini seperti tiada akar umbinya. Pulau Spratly ini berkedudukan di tengah-tengah Laut Cina Selatan di mana ianya berada di antara beberapa buah negara besar seperti China, Indonesia dan Filipina dan beberapa buah negara kecil seperti Malaysia, Taiwan dan Brunei. Jadi, sebelum saya menceritakan lebih lanjut tentang pertikaian pulau ini, saya pasti para penonton di hadapan saya ingin tahu apakah kelebihan yang ada di Pulau Spratly ini dan kenapa, bagaimana dan mengapa konflik ini boleh terjadi. Apakah yang menyebabkan pulau ini menjadi rebutan ramai pihak. Saya akan terangkan semua ini dalam slide saya yang seterusnya.
Pertikaian Pulau Spratly berlaku apabila daripada 4 gugusan pulau, hanya 2 sahaja gugusan yang menjadi rebutan ramai pihak. Kedua-dua pulau itu adalah Pulau Paracel dan Pulau Spratly. Pulau ini telah menjadi rebutan oleh Malaysia kerana kepulauan ini pernah disinggah oleh orang Melayu Cham dan dijadikan sebagai tempat untuk mencari rezeki. Dalam pada itu, 6 buah negara yang lain ingin menguasai kawasan kepulauan ini ialah Brunei, Filipina, China, Taiwan dan negara Malaysia tersendiri. Pertikaian ini berlaku selepas Jepun telah menyerah kalah pada Perang Dunia Kedua. Oleh itu, sebuah deklarasi Manila yang ditubuhkan pada tahun 1992 sehingga tahun 2002 telah mendapat persetujuan oleh semua pihak. Namun demikian, pertikaian ini bangkit semula apabila ada pihak yang tidak telus. Ialah kan, kalau tiada angin, masakan pokok bergoyang. Konflik perebutan pulau ini tercetus semula selepas Filipina dan Taiwan menuduh China mensabotaj kegiatan eksploitasi minyak. Padahal, China dan Filipina telah menandatangani perjanjian untuk melindungi minyak dan gas di kawasan itu. China dan Taiwan menuntut pulau ini atas faktor sejarah, manakala tuntutan Filipina adalah berdasarkan prinsip terra nullius. Prinsip terra nullius ini, mereka mempercayai bahawa sesebuah kawasan itu dianggap tidak mempunyai tuan dan tidak menjadi hak milik sesiapa. Malaysia juga telah menuntut Kepulauan Spratly atas sebab EEZ. Apa itu EEZ? EEZ adalah Exclusive Economic Zone dan prinsip lanjutan pelantar benua. Kepulauan Spratly ini menjadi kegilaan ramai pihak kerana kaya dengan sumber ekonomi seperti sumber perikanan dan mempunyai telaga minyak yang boleh diekstrak. Dan telaga minyaknya juga dikatakan lebih besar daripada telaga minyak yang ada di British. Terdapat pelbagai usaha-usaha yang telah dijalankan bagi menyelesaikan konflik yang berlaku di persepadanan laut di Pulau Spratly ini. Antaranya ialah yang pertama, pengisytiharaan Deklarasi Kuala Lumpur pada tahun 1971 telah ditandatangani oleh Menteri Luar ASEAN. Apabila dia telah ditandatangani oleh Menteri Luar ASEAN, maka negara-negara yang terlibat adalah negara ASEAN iaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Kemboja, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei, Indonesia dan Filipina. Yang kedua adalah ASEAN Regional Forum iaitu singkatannya ARF. ARF ini merupakan sebuah platform perundingan bagi menyelesaikan konflik yang berlaku. ARF ini juga merupakan sebuah platform bagi membangunkan sikap saling mempercayai antara satu sama lain. Dan ARF ini juga telah dianggotai oleh negara-negara ASEAN dan juga negara Eropah. Yang ketiga adalah Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea. Deklarasi ini telah ditandatangani pada November 2002 oleh Timbalan Menteri Luar China dan deklarasi ini bertujuan bagi mencegah ketegangan konflik yang berlaku serta mengurangkan risiko ketenteraan di Laut Cina Selatan. Seterusnya, usaha yang keempat adalah China telah menandatangani perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara untuk berdamai. Tanda tangan perjanjian ini adalah bertujuan sebagai tanda perdamaian antara China dan negara-negara ASEAN yang lain. Yang kelima adalah ASEAN telah mengadakan forum ASOC yang membincangkan pertikaian yang berlaku. Dan usaha yang terakhir adalah persepakatan ketika pertemuan China dengan ASEAN Joint Working Group. Persepakatan ini merupakan usaha yang paling berkesan bagi menyelesaikan konflik dan merupakan usaha yang paling terunggul antara ke-6 usaha yang telah dilakukan. Justeru pertikaian konflik di laut yang terakhir iaitu isu rentas sempadan di negara kita. Isu rentas sempadan negara kita ini turut menjadi isu panas yang telah mengganggu gugat keamanan negara. Contohnya, perairan Kedah yang terletak tidak jauh dari sempadan Thailand menjadi pilihan dalam kalangan penyelundup untuk melakukan aktiviti jenayah rentas sempadan melalui perairan.
Antara aktiviti tersebut antaranya ialah penyeludupan dadah, daun ketum dan pendatang asing tanpa izin iaitu parti. Oleh itu, Angkatan Tentera Malaysia iaitu ATM akan mempertingkatkan lagi kawalan persempadanan laut dan darat agar perlakuan ini tidak berlaku secara berleluasa. Padan menjadi titik atau garisan yang memutuskan dua bahagian yang berbeza. Ianya bukan sahaja boleh diukur di laut dan bukan sahaja boleh diukur melalui darat, malah ianya juga boleh berlaku di udara bagi menjamin kedaulatan sesebuah negara. Berikut merupakan 9 undang-undang yang telah diwartakan bagi mengekalkan keamanan sejagat di sempadan ruang udara. Antaranya adalah 1944 iaitu Chicago Convention, Waslow Convention Liability pada tahun 1929, 1961 iaitu Tokyo Convention berkenaan dengan safety, Undang-Undang Antarabangsa dan Undang-Undang Negara, 1967 iaitu Outer Space Treaty dan Rescue Agreement pada tahun 1968, Liability Convention pada tahun 1972, Registration Convention pada tahun 1976 dan Moon Treaty pada tahun 1979. Bagaimanakah pencerobohan ruang udara di sempadan Malaysia terjadi? Sebenarnya, banyak pencerobohan yang telah berlaku. Hanya kita sebagai rakyat biasa sahaja yang sedar atau tidak sedar sahaja perkara yang itu berlaku ataupun tidak. Pencerobohan oleh tentera udara dari China berlaku pada tanggal 1 Jun 2021 apabila terdapat 16 pesawat yang bernama People Liberation Army Air Force telah dilaporkan memasuki ruang udara dalam zon maritim Malaysia. Bukan itu sahaja, negara Singapura juga turut mencerobohi ruang udara Malaysia. Malah mereka lebih kerap dan jumlah pesawat yang menceroboh itu semakin banyak. Buktinya, sejumlah 985 pesawat Singapura mencerobohi ruang udara Malaysia pada tahun 2008 dan jumlah itu meningkat kepada 1,286 pada tahun 2009. Dilaporkan juga sebanyak 218 pergerakan pesawat dikesan pada tahun 2010 dan sebanyak 19 buah pesawat pada tahun 2011. Tak cukup dengan itu, terdapat laporan juga yang mengatakan pada tahun 2021 terdapat pesawat tentera Singapura yang terbang rendah di kawasan Pasir Gudang, Johor. Namun, pihak Angkatan Tentera Malaysia menyifatkan itu hanyalah latihan ketenteraan dan menjadi laluan yang dibenarkan semasa latihan di jalan. Seterusnya, faktor pencerobohan ruang udara Malaysia. Pencerobohan ini melibatkan beberapa faktor, antaranya ialah pihak China mendakwa bahawa kelakuan ini adalah rutin biasa bagi tentera udara China di perairan selatan iaitu Kepulauan Spratly dan tidak menyasarkan mana-mana negara. Menurut Menteri Pertahanan kita pada ketika itu, Datuk Syamuddin Hussein menyatakan tindakan 16 pesawat China itu merupakan satu pencerobohan yang salah terhadap ruang udara kita. Rentetan daripada itu, kerajaan Malaysia tidak berdiam diri sahaja akan isu ini. Pihak Wisma Putra memanggil Duta Besar China ke Malaysia untuk memberikan penjelasan lanjut terhadap insiden penerbangan itu. Selain itu, bagi menjamin keselamatan ruang udara negara kita, kerajaan Malaysia telah mengisytiharkan pewujudan kawasan larangan di Pasir Gudang yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2019. Seterusnya adalah pertikaian yang terakhir, pertikaian yang berlaku di darat antara Malaysia dan Brunei. Ini kerana seperti yang sudah kita sedia maklum bahawa Malaysia berkongsi sempadan dengan negara Brunei sepanjang 481 km, namun begitu hanya 207 km sahaja yang sudah dimuktamadkan antara negara Brunei dan Kerajaan Sarawak. Pertikaian antara Malaysia dan Brunei ini telah berlaku ke atas seimbang. Dan secara logiknya, ini akan memberikan kesan yang besar kepada hubungan diplomatik antara kedua-dua buah negara ini.
Untuk pengetahuan semua, Limbang merupakan satu kawasan darat yang subur dan amat kaya dengan sumber asli iaitu minyak. Masalah antara negara Malaysia dan Brunei ini telah diselesaikan menerusi dokumen yang ditandatangani oleh kedua-dua belah pihak iaitu Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dan Wakil Brunei pula adalah Sultan Brunei sendiri iaitu Sultan Hassanal Bolkiah di Bandar Seri Begawan. Dalam dokumen itu, Brunei telah menggugurkan tuntutannya terhadap daerah Limbang dan kedua-dua buah negara ini telah menubuhkan sebuah suruhanjaya yang bertujuan memperincikan kerja untuk menentukan sempadan. Seterusnya, Malaysia juga mempunyai masalah pertikaian persepadanan dengan negara Indonesia yang merupakan negara jiran kita. Pertikaian ini muncul kerana perbatasan barat iaitu di Tanjung Batu di Kalimantan Barat, laut melewati dataran tinggi yang terbentang sepanjang 2019 km antara Malaysia dan Indonesia. Perbatasan ini telah memisahkan negara Malaysia dan Indonesia di Pulau Kalimantan dan perbatasan-perbatasan maritim di sepanjang Selat Melaka, Laut Cina Selatan dan Laut Sulawesi. Selain itu, turut wujudnya masalah sempadan tertangguh atau ringkasannya adalah OBPS. Masalah sempadan tertangguh ini berada dalam sektor sawah Kalimantan Utara di Pulau Sebatik, Sinapat Sungai Sesai dan Lumbis Ogong. Bagi menyelesaikan isu sempadan antarabangsa ini, Malaysia dan Indonesia telah menandatangani Memorandum Persefahaman MOU. Menurut Sinar Harian pada tahun 21 November 2019, memorandum ini adalah berkaitan penandaan dan pengukuhan sempadan antarabangsa Malaysia iaitu Sabah dan Sarawak dan Indonesia iaitu di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Setiap yang berlaku pasti ada jalan penyelesaiannya. Begitu jugalah dengan pertikaian sempadan ini turut mempunyai implikasi dan konflik yang mempunyai cara untuk tanganinya. Implikasi yang pertama ialah pertindihan sempadan ini sudah semestinya menjadi asbab kepada renggangnya hubungan diplomatik antara negara-negara yang terlibat. Oleh sebab yang demikian, isu ini wajar dibawa ke peringkat antarabangsa supaya dapat mewujudkan kesepakatan dan segala isu dapat diselesaikan melalui rundingan dan diselesaikan dengan aman, damai tanpa sebarang konflik yang berlaku seperti yang telah terjadi pada sebelum ini. Baiklah, antara implikasi konflik yang boleh saya huraikan yang berlaku kepada negara kita antaranya ialah pencerobohan serta penyeludupan di sempadan. Hal ini telah mengganggu ketenteraman awam dan keharmonian hidup masyarakat. Oleh itu, cara menangani isu terbabit adalah menerusi operasi rondaan bersama patroli terkoordinasi iaitu PATKOR. Operasi ini dilaksanakan dengan kerjasama pertahanan strategik daripada Angkatan Tentera Malaysia dengan Tentera Nasional Indonesia. Kecil tapak tangan, lautan luas mereka hamparkan. Seandainya generasi kita pada hari ini dapat menyelamatkan dan menyelesaikan isu persepadanan yang berlaku kepada negara kita. Ini kerana ia akan memberikan kesan yang besar kepada hubungan diplomatik dengan negara-negara jiran seperti negara Thailand, Indonesia, Singapura dan Filipina. Membiarkan penjajah bermaharajalela ibarat membenarkan musuh menebuk satu persatu dinding rumah kita sehingga hilanglah jati diri, adat dan agama. Maka bangkit dan bersepakat mempertahankan tanah air menjadi kewajipan kepada kita. Kata-kata Haji Mahmud dalam filem Mat Kilau. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada kami. Sekian, terima kasih.